Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata penghurai manzumah ini, iaitu Syekh Muhammad bin Yusuf, yang lebih dikenali sebagai Al-Kafi di dalam kitabnya An-Nurul Mubin ala Mursyidil Ma'in. Sesungguhnya di antara hasil yang diperolehi dari bersuhbah dengan Syekh Suluk ialah dia mengingatkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila murid melihat Syekh dengan kehebatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka ia menjadi sebab yang kuat bagi dirinya untuk mengingati Tuhan. Saksi kepada perkara tersebut ialah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dalam syair yang kita baca pada minggu lepas, iaitu ulang balik, dia bersuhbah dengan guru yang mengetahui jalan, mengawasi perjalanan dari kebinasaan. Apabila melihatnya, teringatkan Allah menyampaikan hambanya kepada Tuhan. Yang ini mengatakan bahawa seorang yang bersuhbah dengan guru dia, maka guru dia akan mengawasi dia, menjaga dia supaya dia tidak gelincir, ataupun menjaga dia daripada binasa dalam ujub dia, binasa dalam takabur dia, binasa dalam kemasyhuran yang dia dapat. Maka tugas guru ni mendidik anak murid. Sebab tu kadang-kadang ada guru musyrik yang melarang anak murid dia, jangan kamu sembahyang malam, jangan kamu membaca Quran banyak-banyak. Kerana ketika itu guru melihat bahawa hatinya sudah ujub banyak. Sudah ujub dah. Masa membaca Quran sebagai contoh, merasakan dia ini dipuji ramai sangat orang. Maka guru dia melihat di dalam hatinya ada penyakit ujub. Maka kalau dibiarkan, binasa anak muridnya. Lalu guru dia kata, jangan baca Quran banyak-banyak. Pergi kepada ibadat lain. Sehingga guru dia merasakan bahawa hatinya sudah semakin dibersihkan, baru gurunya menyuruh balik membaca Quran. Maka inilah tugas guru musyrik. Guru musyrik, guru yang membahaskan tentang hakikat manusia, hakikat hati manusia. Adapun guru syariat ni beritahu kamu sembahyang ini tidak bagus ini, patutnya sujud sahwi, patutnya ditambah rakaat. Tetapi adapun guru musyrik mengajar kita bagaimana kita nak menjaga hati kita. Maka menghitung diri di atas setiap nafas, menimbang lintasan hati dengan kistos, dengan timbangan dia, dan menjaga yang fardu sebagai modal, yang sunat sebagai untuk turut menyusul. Jadi nak beritahu di antaranya sentiasa menghitung hari dia, menghitung diri dia setiap nafas. Adakah dia ini bersyukur dengan Allah? Adakah hati dia sentiasa dengan Allah? Maka guru tadi dia akan dapat tahu kita ini lalai dengan Allah ataupun tidak. Lalu dia menyuruh kita sentiasa menjaga sembahyang ibadat-ibadat fardu dan melakukan ibadat-ibadat sunat. Maka banyak berzikir dengan kejenihan hatinya, memohon pertolongan dalam semua perkara dengan Tuhan. Sebab apa dia boleh jaga hati-hati manusia? Guru musyrik ini dapat kenal orang ni duduk dalam keadaan ujub, dalam takabur, hidup dalam masyhur, hubud dunia. Dia dapat tahu kerana hati dia bersih. Bila hati dia bersih, maka dia dapat menyuluh hati-hati manusia. Maka bersihnya hatinya disebabkan dia banyak berzikir kepada Allah. Bila banyak berzikir, berhubung dengan Allah Ta'ala itu banyak, maka bila saja banyak berzikir, maka hati dia menjadi bersih. Hati dia menjadi bersih, bercahaya, cerah. Maka cahaya hatinya dapat menyuluh cahaya anak muridnya, hati anak muridnya. Maka memohon pertolongan dalam semua perkara dengan Tuhannya. Dan sifat guru musyrik ini selalu meminta pertolongan dengan Allah, tidak bertindak kecuali daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila berlaku apa-apa, maka guru tadi akan berzikir dan melihat tanda alamat daripada Allah Ta'ala. Ini tanda guru musyrik. Setiap tindakan dia akan datang. Sebab tu Nabi SAW apabila sahaja, walaupun melihat sahabat Nabi diseksa di hadapan mata, walaupun sahabat Nabi ini disekat, dia punya ekonomi dia susah, lalu sahabat mencadangkan, ya Rasulullah, kita berhijrah. Tapi Nabi tidak berhijrah. Yang disuruhnya sahabat berhijrah ke Habsyah,
tetapi tidak disuruh lagi berhijrah walaupun melihat Ammar bin Yasir yang diseksa, Sumayyah mati dibunuh, ditikam oleh Abu Jahal, dan juga Khabbab ibn Arak diseksa. Diseksa di hadapan mata, tapi Nabi tetap tidak berhijrah. Kerana apa? Kerana menunggu daripada Allah Ta'ala. Kalau Rasul menunggu wahyu Allah, tetapi kalaulah wali-wali ataupun guru mursyid, dia menunggu waridat daripada Allah. Tidak ada waridat, dia tidak akan bertindak. Lalu kalau nak buat apa-apa, dia tunggu memohon pertolongan dalam semua perkara dengan Tuhan dia. Bahkan nak pergi ke mana-mana pun tengok, bila yang menyuluh hatinya, hari ini kalau aku pergi ke sana, orang akan sanjung aku, nanti aku akan ujub, aku akan jadi sombong, lalu dia pun tak pergi. Ditunjuk jalan daripada Allah. Berjihad melawan nafsu kerana Tuhan seluruh alam. Maka di antara sifat guru ini, mereka melawan nafsu dia. Kalau melihat guru tadi, kalau kita katakan guru itu mursyid, tetapi selalu mengikut hawa nafsu, selalu mengikut hawa nafsu, ini bukan tanda guru mursyid. Maka menghiasi diri dengan yakin sebagai maqam, di antara tanda guru mursyid betul-betul bergantung dengan Allah. Ya, bergantung dengan anak murid dia. Kalau anak murid dia ramai mana tidak bergantung. Tidak bergantung dengan kedudukan makhluk. Tidak merasa takut dengan segala apa yang ada. Kerana apa? Kerana hidup dia betul-betul yakin kepada Allah. Yakin tentang rezeki dia. Guru mursyid tidak bergantung dengan makhluk. Dia bergantung hanya kepada Allah. Kerana apa? Kerana yang menghiasi dirinya adalah yakin. Itulah maqam dia. Maqam yang tinggi, iaitu maqam yakin dan juga bertawakal kepada Allah. Ketika itu dia menjadi arif dengan Allah. Dia bebas dan tiada selain Allah di hatinya. Inilah dia sifat guru mursyid. Dia mengenal arif, mengenal Allah Ta'ala. Betul-betul mengenal Allah. Allah Ta'ala memberi rezeki. Tidak merasa takut. Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan di dalam hatinya hanya Allah. Di dalam hatinya hanya Allah Ta'ala saja, dan Allah Ta'ala sayang kepadanya dan memilihnya, dan Allah Ta'ala kasih. Sehingga kan dalam satu hadis mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali aku isytihar perang dengannya. Kerana Allah Ta'ala sudah kasih. Ini guru mursyid. Dan katanya biasanya guru mursyid ini daripada golongan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada wali yang dapat karamah, ada wali yang tidak dapat karamah. Ada pun yang dikatakan wali adalah orang mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mendapat wali, walaupun dia mendapat wali karamah, ada karamah, kadang-kadang dia tidak menggunakan karamah. Bagi wali, karamah ini hijab lagi. Ataupun kalau boleh tidak ada wali, tidak ada karamah pun tak apa. Syekh Ahmad Al-Hadi yang datang ke sini, seorang ulama Maroko, Maghribi, mengatakan bahawa bagi orang wali ini, kalau dia dapat karamah seperti lelaki yang ada haid, dia rasa aib, malunya dia, kerana ada karamah. Bahkan dia tidak mahu karamah. Dia lalu dalam keadaan biasa. Kerana bimbang takut bergantung dengan karamah, merasa dirinya hebat dan sebagainya. Dia nak bagi dia dalam hati yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadirat kudus dia mengambilnya. Dia mengambil hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis kursi, akulah akan menjadi akulah pendengarannya dengan apa yang dia dengar. Akulah penglihatannya dengan apa yang dia melihat. Akulah tangannya dengan apa yang dia pegang. Akulah kakinya dengan apa yang dia berjalan. Maknanya apa? Dia tidak melakukan sesuatu kecuali mengikut kehendak Allah. Dia tidak melihat kecuali itulah kehendak Allah Ta'ala. Dia tidak berjalan kecuali itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang ini, orang-orang yang mendapat tingkat guru mursyid ini, dia dapat mengenal hati dia dan hatinya sentiasa mengingati Allah, dan apa yang dia buat itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bahkan perbuatan dia tu sama dengan apa yang, ataupun Allah Ta'ala mengikut dengan apa yang dia katakan. Tuanku Paluh pernah satu ketika dia kata, dalam di mana ada air, di situlah ada ikan. Lalu anak murid dia tanya, bagaimana dalam buahnya? Dalam buahnya tu mana ada ikan? Lalu dia kata, ambil buahnya. Dia pun ambil buahnya, buah kelapa, dia pun belah buah kelapa. Dalam buah kelapa tu ada ikan. Itulah dia. Aku menjadi percakapannya dengan apa yang dia cakap. Tapi anak murid ambil belah buahnya, tak ada tak apa. Tak guru ada. Ni wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkatalah yang mensuraikan syair ini,
mengatakan bahawa Syekh Muhammad bin Yusuf yang lebih dikenali dengan Al-Kafi dalam kitabnya Nurul Mubin ala Mursyidin Ma'in, mengatakan, dia kata hasil kita bersuhbah dengan Syekh, hasil kita bersuhbah dengan guru yang membawa suluk. Apa makna suluk? Perjalanan kita pada Allah. Guru ini bawa kita pada Allah. Ini perjalanan suluk dia panggil. Kalau kita belajar dengan guru, guru tak bawa perjalanan pada Allah, ini bukan lagi suluk. Syekh yang tidak membawa suluk. Maka mengingatkan murid kepada Allah, dia akan bawa kita supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala. Dan murid tadi akan melihat kehebatan guru tadi. Apa kehebatan? Apa kehebatan guru? Kehebatan yang dikehendaki bukan dengan kehebatan guru bercakap, tidak. Kehebatan guru tadi, bila kita duduk ingat Allah, itu hebat. Bukan hebat guru ni, guru berdebat. Kalau habis anak murid, oh guru aku hebat. 10 orang berdebat, same nak. Je kalau belaka diri seorang saja. Ya berjalan habis orang rata-rata berjalan. Saya ingatkan pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab marah ada seorang sahabat yang dia berjalan anak murid dia ramai. Saidina Umar marah pada dia. Dia kata, kenapa pula marah kat aku? Kerana aku melihat di dalam hatimu ada merasa kemegahan disebabkan anak murid kamu selalu menyanjung kamu. Dia marah. Jangan macam tu. Keadaannya sekarang buat masa ni jangan macam tu. Kerana ayat Saidina Umar melihat seorang sahabat, saya lupa dah, melihat bahawa dia ni terlampau disanjung oleh anak-anak murid dia. Maka apakah kehebatan guru di antara guru musyrik ni? Kehebatan gurunya ialah apabila kita bersuhbah, bersahabat, ingat kita kepada Allah. Ini hebat. Kita silap faham. Kita nak tengok tok guru pakai kereta besar. Oh, guru kita pakai estima, bapak juga hebat. Itu bukan hebat, tak ada hebat langsung. Tidak ada hebat langsung. Yang hebat apa? Yang hebat bila kita duduk dengan guru, kita jadi ingat pada Allah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ni sebab apa? Sebab kekuatan dia, bergantungan dengan Allah Ta'ala tadi, menyebabkan kita ni dapat menumpang nur dia, menyebabkan kita pun jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah berkatanya Anas bin Malik dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim afdalukul ladzi idza ra'u dzukirallahu ta'ala li ru'yatihi. Dia kata daripada Anas bin Malik bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah apabila mereka melihat kamu, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni maksud dia kalau kamu melihat mereka, kamu pun akan mengingat Allah. Inilah guru yang hebat. Biar kita jumpa seorang guru tu, bila kita duduk kat dia, kita ingat kepada Allah. Inilah kehebatan guru yang patut kita cari. Selama ni kita cari guru yang hebat, guru yang pandai dapat berhujah dengan orang, guru yang ada kemewahan yang hebat, guru yang disokong oleh anak murid yang ramai, guru yang dipuji oleh orang ramai. Tapi cuba kita duduk kat dia, ingat tak Allah. Kalau tak ingat Allah, tak hebat lagi. Maka yang dihebat guru adalah guru yang sentiasa kita duduk dengan dia, menyebabkan kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maka di antara faedah bersuhbah dengan Syekh Salik juga ialah Syekh menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya, iaitu dengan sebab dia menunjukkan murid tentang keaiban diri murid tersebut. Di antara sifat Syekh ataupun guru musyrik akan menegur anak murid dia di atas kesilapan apa yang dia lakukan, yakni jalan yang menyeleweng, yang dia tidak sampai kepada Allah. Jadi tidak guru tadi akan tegur dia dan menasihatinya supaya lari daripada selain Allah. Menasihatinya supaya lari daripada selain Allah dan menuju kepada Allah Ta'ala. Selain pada Allah jangan. Dia akan menasihati supaya kamu sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dari Syekh guru musyrik. Bila kita terlampau nak mengikut hawa nafsu, sebagai contoh, kita ni rasa nak memiliki ini, kalau boleh nak kereta banyak, nak buah besar, nak meniaga banyak, biar harta banyak. Syekh pun kata, kalau kamu ini tidak boleh, aku melihat kamu tidak boleh. Nanti kalau aku biarkan kamu, kalau kamu berniaga nanti maju-maju, nanti fikiran kamu dah banyak ingat ke dunia. Cukuplah, qanaah lah kamu, jangan. Ini sifat Syekh. Kalau seorang lagi mulai meniaga banyak-banyak, nanti boleh untung bagi ke tok guru sikit. Ini bukan musyrik namanya. Ini bukan musyrik. Yang musyrik ni jadi bimbang. Bimbang melihatkan bahawa, dan apabila melihat anak murid dia dalam keadaan sudah lalai, dia menegur. Macam Rasulullah SAW mengatakan bahawa Abdul Rahman ibn Auf tidak akan masuk syurga kecuali dalam keadaan merangkak.
Kenapa? Kerana Rasulullah telah melihat Abdul Rahman ibn Auf ni sudah kaya raya. Perniagaan dia cukup maju. Dan barang-barang dagangannya cukup banyak. Dan dia telah melihat bahawa Abdul Rahman ibn Auf sudah melalaikan sembahyang bersama dengan Rasulullah. Biasanya memang sebelum waktu sudah ada masanya, sudah ada duduk dekat masjid Nabi. Tapi kali ini nampak bila berniaga maju kurang. Lalu Nabi tegur, Abdul Rahman ini dia tak akan masuk syurga kalau masuk pun dalam keadaan merangkak. Abdul Rahman tersetok. Tanya Aisyah, ya Aisyah, betul ke Rasulullah kata macam tu? Ya, memang betul. Dan sehinggalah ditunjukkan sehinggakan satu hari bila saja perniagaan yang begitu banyak, begitu maju, Abdul Rahman ibn Auf sembahyang agak lewat dengan Nabi. Lalulah dia pun menyesal, dia infak habis segala hartanya, lalu dia jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abdul Rahman, seandainya kamu ada dunia, minad dunia wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya, kamu infak fi sabilillah, tidak akan sama dengan sembahyang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kamu ada harta setimbung bukit besar, banyak, harta yang banyak, infak semua harta pada jalan Allah, tidak akan sama dengan pahala kamu sembahyang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi. Nabi menyedarkan dia, baru dia teringat, lalai aku dengan akhirat. Ini guru musyrik. Guru musyrik tegur saja. Tegur untuk supaya tidak lalai kepada akhirat, supaya hati dia ingat pada Allah, supaya hatinya bergantung kepada Allah. Ini dia sifat guru musyrik. Kalau kita berkawan dengan guru musyrik, bersobah dengan guru musyrik ni akan menunjukkan kita jalan yang untuk kita dekat dengan Allah, maka bersobahlah kamu akan dapat manfaat daripadanya. Sehingga kan ulama-ulama dahulu mengatakan, kerana aku jumpa guru musyrik lah, baru aku sedar jalan yang sebenar untuk sampai kepada Allah. Walaupun dia banyak dah berguru, tiba-tiba tak jumpa guru musyrik, dia tidak akan sampai pada Allah. Tapi bila dia jumpa guru musyrik, baru dia sedar guru musyrik inilah yang menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak beranggapan bahawa dirinya sendiri adalah makhluk yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Dia tidak berkatakan demikian. Bahkan dia juga tidak mengharapkan makhluk dalam menolak bala dan mendatangkan manfaat. Bahkan dia yakin semua pertukaran dan urusan dalam gerak dan diam itu adalah bagi Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan sampai atau wusul kepada Allah. Jadi Syekh bukan mengatakan dia datang daripada dia, tidak. Ialah datang daripada tilikan hati dia, yang Allah Ta'ala ilhamkan dalam hatinya, yang datang waridat daripada dia. Sebab tu guru musyrik ni, kalau kita tanya apa-apa soalan, kadang-kadang dia kata, biar saya tunjuk, biar saya tunggu petunjuk dulu. Tunjuk petunjuk. Salah seorang yang saya jumpa lah, yang orang katakan dia musyrik, seorang syekh. Saya tanya dia mengenai apabila dia nak memutuskan satu keputusan, dia mengatakan kita memutuskan keputusan melalui waridat daripada Allah. Tak ada fikir akal tak. Dia datang tunggu waridat daripada Allah. Saya tanya lagi, dah waridat datang daripada mana? Macam mana dapat waridat? Dia kata melalui zikir. Sesuatu apa perkara saja, bila ada apa-apa perkara, dia akan putuskan daripada Allah Ta'ala. Maka dia tunggu jawapan melalui zikir. Kadang-kadang kita tidak buat apa-apa. Bila orang buat apa-apa pada dia tak balas dia. Kenapa tak balas? Sebab tunggu waridat daripada Allah. Sebab dia tidak ada apa-apa. Bukan dia bila dapat satu keputusan yang baik melalui gerak kerja dia buat tu, orang puji dia, bukan dia. Itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menandakan dia adalah orang yang sampai kepada Allah. Kalau dia orang yang sampai kepada Allah, dia dah sapa dah tempat yang dia nak, tempat yang kita nak tuju, dia boleh bawa siapa. Kita nak bawa macam mana orang sapa pada Allah? Kita tak sapa lagi. Betul tak? Kita tak sapa lagi. Kita nak bawa orang macam mana? Mu nak pergi Kuala Lumpur? Nak mai ikut aku. Dah mu pergi tak? Dah pergi lagi. Mula masuk jalan pergi mari. Tak sampai lagi. Maka guru musyrik ni orang yang sampai kepada Allah. Maka macam mana kalau kita nak sampai? Kita bertanyalah guru musyrik, bersubahlah dengan guru musyrik. Guru musyrik akan tunjuk jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepentingan atau faedah syekh kepada murid ialah menjelaskan keaiban yang memutuskan murid daripada ma'rifatullah. Maka guru musyrik ini menjelaskan, ini aib, kalau kamu buat ini tak sampai pada ma'rifatullah, tak sampai kepada mengenal Allah Ta'ala. Ini tugas guru musyrik. Guru musyrik dia boleh tahu. Syekh menyifatkan penyakit-penyakit kepadanya dan juga memberinya obat. Menyifatkan penyakit-penyakit kepadanya dan memberinya obat.
Perkara ini tidak akan sempurna kecuali terhadap murid yang jujur, yang menyerahkan kunci dirinya kepada syekh. Kita akan sampai pada Allah Ta'ala dengan syarat kita serah diri pada syekh. Syarat nak dapat kepercayaan dengan syekh ataupun nak dapat waridat ataupun sampai wusul kepada Allah Ta'ala melalui syekh ada 3. Yang pertama melalui taat kepada syekh. Yang pertama melalui taat kepada syekh, yang kedua melalui adab dengan syekh, yang ketiga melalui khidmat dengan syekh. Tak cukup 3 ni tak sampai kita dengan Allah Ta'ala walaupun kita bersubah dengan syekh. Mesti kita kena berkhidmat dengan syekh, mesti kita kena taat dengan syekh, dan mesti kita kena adab dengan syekh. Semakin kita dekat dengan syekh, semakin halus adab kita dengan syekh. Itulah kita akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bukan syekh tak dapat, mu mesti sampai dak. Syekh tidak boleh mengatakan mu ni akan sampai, mu ikut aku sampai, tidak. Sebab syekh kata dah, aku tidak ada apa-apa, aku tidak boleh memberi mudarat, aku tidak boleh memberi manfaat pada kamu, aku akan cuba bawa kamu, tapi kalau kamu tak cukup syarat, Allah Ta'ala hijabkan kamu dengan Allah. Bukan aku. Maknanya kalau dia tu guru musyrik akan kata bukan saya tidak boleh bawa awak kepada Allah, tetapi kamu kena jaga adab untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bawa orang masuk dalam istana, tapi setengah jalan kena tahan dijaga. Jaga kata benda apa masuk istana kau seluar pendek. Ibaratnya gitu. Kita nak jumpa raja, kita bawa dia, tiba-tiba pegawai istana tahan dah tengah jalan. Cek semua. Raja tambah jumpa orang pakai seluar pendek. Balik. Tak siapa dia. Sebab apa? Tak cukup adab dia. Adab. Maka demikianlah. Kena ada taat, kena ada adab, kena ada khidmat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, dan berkhidmat dengan syekh, dan kita serah diri pada syekh. Kita serah diri pada syekh. Dan syekh ni kadang-kadang dia uji hati kita. Ada seorang syekh, dia cerita pada saya, dia bawa anak murid dia dalam bab suluk, dalam bab ni, sehingga kan anak murid dia diuji oleh Allah. Dia berjalan dalam hujan, dia basah, anak murid dia tak basah. Dia berjalan dalam hujan, dia basah, anak murid dia basah. Lalu anak murid kata, dia dah hebat dah, Tok Guru Komang. Tok Guru Komang. Lalu dia tinggalkan syekh. Syekh tu kata pada saya, dia kata sebenarnya dia tidak sedar Allah Ta'ala nak uji dia. Allah Ta'ala sengaja beri dia. Gitu. Jadi melalui dia jalan dengan syekh, kadang-kadang syekh uji dia. Dengan keadaan tu, dengan keadaan dia nak taat ke tidak taat dengan syekh dia. Dia nak beradab ke tidak beradab dengan syekh. Lalulah dia pun tinggal syekh tadi. Bila tinggal syekh tadi, orang yang menunjuk jalan tu, dia kenal Allah Ta'ala sampai pada Allah Ta'ala, kita tinggalkan dia, kita tak ikut jalan dia, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena serah anak kunci pada syekh. Seperti mana kita duduk dengan syekh? Seperti orang sakit dengan doktor. Doktor kata kamu ni kena kerak kaki. Kerak kaki ya. Kepandalah doktor. Doktor kata kerak kaki. Kerak kaki ya. Cik orang lain nak kerak kaki, kau main marah lagi. Langkah mayat saya dulu. Tapi kalau doktor kata awak kena kerak kaki. Kerak kaki. Kerak kaki. Doktor kata awak ni kena duduk di sini. Duduk di sini. Duduk di sini. Awak kena makan ubat tiap-tiap hari. Makan ubat tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab serah diri. Maka demikianlah syekh. Syekh ni, doktor ini, dia berubat penyakit zahir. Penyakit zahir ramai boleh belajar. Penyakit zahir. Penyakit zahir, luka makan ubat ni. Letak ubat ni, makan ubat ni. Tetapi penyakit hati pun ada ubat dia. Kalaulah yang zahir itu dipanggil penyakit, yang hati pun penyakit. Sebab tu dalam kitab dia panggil afatu. Afatu iaitu penyakit hati. Jadi penyakit hati, setiap penyakit dia ada obat. Maka dia kata kullu dawain daun. Setiap penyakit itu ada obat. Kalaulah obat zahir itu ada penyakit, maka batin pun ada penyakit. Riak ada penyakit, ujub ada penyakit ada obat, semuanya ada obat. Tapi siapa yang nak mengobat? Siapa yang nak mengobat penyakit itu tu? Kalaulah penyakit zahir ada dia punya tu, orang sama belaka. Dia punya tu sama belaka. Tetapi kadang-kadang doktor boleh tengok, yang ni penyakit darah. Hati dia penyakit darah. Ni ada darah tinggi. Ni ada darah rendah. Ni ada sakit kecil manis. Ni ada sakit darah tinggi dan sebagainya. Doktor boleh tahu. Sebab apa? Itu bidang dia tahu. Dia dapat menyelami dah, tahu dah. Maka demikianlah juga syekh yang tahu penyakit hati.
Kamu ini masih lagi ada ujub. Kamu ini masih lagi ada sombong. Kamu masih lagi dalam keadaan hubbud dunia, suka kepada dunia. Ini kerja penyakit-penyakit syekh. Mengapa yang diobati oleh syekh ataupun yang dikenali dengan guru mursyid. Dia membiasakan dirinya supaya tidak menyembunyikan sesuatu lintasan atau khawatir. Khawatir ini lintasan kepada syekhnya. Apa-apa yang terlintas dalam hati dia beritahu pada syekh. Terlintas dalam hati tu dia akan beritahu kepada syekh. Kadang-kadang lintasan tu syekh boleh bezakan. Ini lintasan syaitan, ini lintasan malaikat. Ini kamu benar lintasan ni. Ini benar. Benar. Sebab kadang-kadang orang yang berzikir, yang dapat bimbingan syekh, yang duduk dalam sudut, ketika dia berzikir kadang-kadang datang macam-macam orang. Dia nampak macam ni, dia nampak macam ni, nampak macam ni. Maka syekh akan membetulkan dia. Ini betul, ini betul. Seorang ahli tarikat, dia jumpa saya tu satu hari. Dia sembahyang. Dalam sembahyang dia nampak macam dalam sembahyang, lepas sembahyang dia nampak satu lembaga, dia bercakap. Saya tak nampak dia bercakap. Bila dia cakap tu mulut tak bunyi. Mulut tak dengar tapi mulut bergerak. Kemudian dia suka. Saya tengok lepas sembahyang. Lepas pada tu dia pun lari, tak ada doa. Tak ada doa. Kita pun sembahyang. Lalulah dalam keadaan tu dia kata, saya nampak orang lelaki macam ni. Dia cerita. Orang ni pun pesan benda ni. Tetapi apabila dia rujuk pada syekh kata itu adalah jin yang menyerupai untuk mengkabui tipu daya dalam alam rohani. Dia kena rujuk pada syekh. Syekh dapat beza. Ini bukan. Kalau dapat kasyaf pun ini bukan. Ini kasyaf daripada syaitan. Ini bukan. Sebab tu orang yang duduk dalam alam tasawuf ini, kadang-kadang dia ini dapat berzikir dengan tarikat yang diberi oleh syekh, nampak membaca-macam lintasan tu, syekh tu kena rujuk pada syekh. Syekh boleh bezakan. Ni macam ni. Sekiranya dia menyembunyikannya walaupun satu perkataan, maka dia tidak akan mendapat manfaat daripada syekh buat selama-lamanya. Kalau dia menyembunyikan sesuatu, selama-lamanya tidak ada manfaat dia duduk dengan syekh. Ada apa-apa tak mau beritahu, maka tidak ada manfaat dia duduk dengan syekh. Ini orang yang duduk dia bersobah dengan syekh, orang yang berbai'ah dengan syekh, yang bersuduk dengan syekh, yang syekh akan tunjuk jalan dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dia, mesti kena ada syekh yang menunjuk jalan kita kepada Allah taala. Kita kenal ada Izzuddin Abdul Salam, kita kenal ada Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali ni dia orang yang cukup alim dalam bidang fiqh. Imam Ghazali, dia cukup alim dalam bidang fiqh. Tetapi sealim-alim dia pun dia tidak dapat lagi khusyuk dalam sembahyang. Kitab tu alim betul lah, memang alim dah. Dan katanya dia seperti ulama mujtahidin tapi tidak menjadikan mazhab. Tidak ada mazhab dia. Alim dia, tapi alim-alim dia pun dia tidak dapat khusyuk dalam sembahyang. Hati dia penuh lagi ujub. Apabila orang sanjung dia, dah dia jadi ulama besar, sanjung besar dia. Akhir sekali hati dia pun sudah rasa megah, sum'ah, suka orang puji dan sebagainya. Semayang tidak khusyuk. Bila dia semayang saja, adik dia yang menjalani jalan tasawuf, semayang belakang dia, bila dia membaca ayat yas'alunaka anil mahid, orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah haid, lalu adiknya yang kasyaf melihat di bajunya penuh darah. Lalu mufaraqah semayang. Akhir sekali dia pergi belajar dengan siapa? Alif Ahmadi. Dia belajar dengan Alif Ahmadi. Apa yang dibuat oleh Alif Ahmadi masa pergi jumpa, masa pergi belajar dengan Alif Ahmadi kata, kamu kalau nak belajar dengan aku, pergi basuh kandang kuda. Dia basuh kandang kuda. Imam Ghazali basuh kandang kuda. Tengah-tengah basuh kandang kuda, mari menyetas dalam hati, Allah, aku ni orang alim, tara ni suruh basuh kandang kuda. Aku ni orang hebat, orang sanjung aku. Aku ni orang bisa. Orang tak ada orang boleh lawan dah aku, bagi yang ahli fiqh ni aku. Tak ada tiba-tiba suruh basuh kandang kuda. Ketika dia lintas dalam hati, Tok Guru dia panggil. Macam mana Tok Guru dia boleh tahu dalam hati? Ini guru musyrik dia panggil. Sebab penyakit yang takabur ujub, penyakit hati. Kalau dia tak tahu hak dalam hati orang itu, nak jadi guru macam mana? Guru musyrik dia tahu, dia panggil. Mu tahu tak? Sifat kamu ni, yang ujub ini lebih kotor daripada kandang kuda. Sebab tu aku nak bersihkan hati kamu, suruh mujahadah, aku suruh basuh kandang kuda. Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Ghazali yang ulama hebat, dia menjadikan Alif Ahmadi sebagai syekh dia.
Sehingga kan kitab tasawuf mengatakan, cuba kamu bayangkan Imam Al-Ghazali yang begitu hebat ilmu dia masih lagi mengambil Alifah Madi sebagai syekh dia. Maka syekh. Begitu juga Izzuddin Abdul Salam yang terkenal dengan Sultanul Ulama. Maknanya sultan kepada para ulama. Zaman sekarang ni siapa Sultanul Ulama? Cuba beritahu. Habib Salim Syatibi, ulama Yaman. Itu dia Sultan Ulama zaman sekarang. Sultanul Ulama. Jadi Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin Abdul Salam ni Sultanul Ulama. Dia itu masa dulu dia alim fiqh. Benda tasawuf ni. Dia pelakih je tasawuf. Benda tasawuf pelakih. Satu hari dia jumpa dengan ulama Abu Hasan Syazili. Bila dia duduk dengan Abu Hasan Syazili sarah hati-hati dia mengenai penyakit hati dia. Lalu terkejut dia. Akhir kali dia belajar. Lalu mengatakan, kalau aku tidak jumpa Abu Hasan Syazili ni, hidup aku dalam sesat. Kerana aku jumpa dia ni, baru aku tahu jalan yang sebenar, jalan yang ni, jalan hak. Kerana apa? Kerana guru jumpa syekh. Baik, kita boleh tanya guru kita. Siapa guru? Syekh belajar dengan siapa? Ustaz belajar dengan siapa? Saya belajar dengan guru saya yang ni. Okey, sekarang ni Ustaz dah habis belajar, Syekh dah habis belajar. Sekarang ni siapa musyrik Syekh? Tak ada dah, habis dah belajar. Tak ada musyrik dah. Tak ada guru dah. Maka guru yang macam ni boleh membawa kepada sesat. Walaupun ilmu dia tinggi. Sebab apa? Bayangkanlah Imam Al-Ghazali yang begitu hebat ilmu dia. Begitu juga dengan Izzuddin Abdul Salam yang ketika itu sudah digelar Sultanul Ulama. Tapi Sultanul Ulama tidak ada syekh. Sultanul Ulama tidak ada syekh Sultanul Ulama. Lalu Sultan Ulama berjumpa dengan Hasan Syazili, maka menjadikan Hasan Syazili itu sebagai syekh dia. Lalu dia kata, kalau aku tak jumpa Hasan Syazili, aku tak jumpa jalan yang sampai kepada Allah. Dia ilmu syariat lain, ilmu hakikat lain. Jadi dalam ilmu hakikat mesti kena ada musyrik. Bahkan kita pun begitu juga. Dulu tak tahu ke musyrik-musyrik ni, tak tahu ke syekh-syekh, pakat belajar saja. Habis belajar mengajar, dah cari-cara dah, tak ada orang. Seorang diri wasa alim. Berasa alim lah, tak ada dah. Kata alim tu ya lah, kita alim. Rupa-rupanya jahil sangat rupanya. Sesat lagi. Sehinggalah berjumpa dengan syekh akan tunjuk. Maka kalau kita ikut jalan yang ditunjuk oleh syekh, selamatlah kita. Maka mesti seorang itu ada guru musyrik. Tapi guru musyrik payah nak cari. Kalau kita tak jumpa guru musyrik, kita carilah guru yang ada musyrik belakangnya. Lalu kita jumpa seorang guru. Sekarang ni kita berguru dengan siapa? Lalu kita berguru dengan Siano bin Siano. Ini guru kita. Tapi kita tanya, kita tanya guru kita, syekh kita, wahai syekh, siapakah guru kamu? Guru saya sekian. Dan sekarang ini siapakah musyrik kamu? Saya tidak ada musyrik. Tinggalkan guru tu. Ini ilmu tasawuf. Tinggalkan guru tu. Kerana apa? Kerana kita akan baca Al-Imam Tayyibi rahimahullahu ta'ala berkata Imam Tayyibi, pengarang Hasyiah Al-Kashaf, tidak sepatutnya bagi orang alim itu, dia kata tidak patut bagi orang alim itu, walaupun ilmunya melimpah ruah, banyak sangat ilmu dia, sehingga kan mampu menjadi orang yang terunggul di zamannya, sehingga menjadi orang yang masyhur, orang yang unggul, orang yang hebat di zamannya, maka merasa cukup dengan apa yang diketahui. Padang dah, aku dah alim dah. Lepas tu kita dulu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku seorang syekh, seorang guru musyrik. Allah Ta'ala ilhamkan kita, cuba pergi ke luar negara, jumpa dengan syekh-syekh. Apa percakapan syekh-syekh tasawuf, mereka mengatakan mesti kamu ada guru musyrik. Baik kita pergi ke Yaman, baik kita pergi ke Indonesia, baik kita pergi ke Thailand, baik kita pergi mana-mana, ulama sufi akan berkata, carilah guru musyrik. Itulah jawapan dia. Sebab apa? Kerana jalan yang selamatkan kita sampai Allah adalah guru musyrik. Kalau kamu berjumpa dengan guru, pastikan dia tu guru musyrik. Kalau kamu ada guru musyrik, peganglah dengan guru musyrik. Tetapi guru-guru yang lain itu jangan kamu tinggalkan. Maka kata ulama sufi, guru musyrik kena ada seorang. Mesti kena ada. Padang seorang dah guru musyrik. Ataupun guru yang lain tu tak apa. Guru yang lain tu kena mesti kena ada. Jadi dalam keadaan macam tu, katanya Imam At-Tayyibi kata, kalau seorang alim itu memang ilmu dia cukup hebat, memang dia cukup alim, tinggilah dia punya kehebatan dia, apa saja dia boleh tahu belaka, dia memang hebat,
maka dia tidak sepatutnya merasa cukup dengan apa yang dia ketahui. Walau bagaimanapun tinggi sekalipun, walaupun dia tinggi, orang letak dia title tok guru, orang letak dia Syekh Al-Imamu, letak lagi. Orang letak lagi Imam Afandi contohnya. Orang letak lagi dengan nama-nama yang hebat. Orang letak gelaran tuan guru, Syekh, macam-macam nama. Pergi ketiga empat yang itu dengan gelaran dia. Ada mursyid tak? Tidak ada mursyid. Tidak ada mursyid, wajib dia cari mursyid. Walau hebat sebagaimana pun, walau bagaimana tinggi sekalipun, wajib baginya wajib baginya berjumpa dengan ahli tarik. Ahli tarik ialah syekh mursyid yang memimpin tarikat. Ahli tarik itu iaitu syekh mursyid yang memimpin tarikat agar mereka memandu ke jalan yang lurus, agar mereka tunjuk jalan yang lurus, kerana batin mereka terlalu suci sehingga mereka termasuk dari kalangan orang yang al-haq, orang yang ahli hak. Dia ada tanda akan datang. Nanti kita akan bicara akan datang tanda guru mursyid. Dia antara tanda guru mursyid, kamu akan tengok anak muridnya tawaduk. Syekh yang kita jumpa, kadang-kadang kita tengok anak muridnya tawaduk. Kalau Habib Ali Jufri yang bermusyikkan kepada Habib Umar, kalau kita cium tangan dia, dia cium balik tangan kita. Kalau kita orang kampung biasa pun. Dia punya tawaduk dia cukup tinggi. Dia tu dengan kita jauh, langit dengan bumi. Dia pergi dengan Amerika, dia tak cakap lagi tentang Islam. Dia berjalan dia, orang kafir jumpa dia, saya nak masuk Islam. Saya kata awak, saya tengok awak ni macam malaikat. Awak ni ada goh kehebatan masuk Islam. Tak cakap lagi. Dia pergi ke Mesir, berjumpa dengan artis. Artis kata kalau mu nak ceramah, mu dengar aku nyanyi dulu. Dia pun menyanyi. Habib Abli pun berzikir. Dengar saja nyanyi. Okey, Habib nyanyi habis. Dia pun cakap Habib insaf artis. Menangis artis. Artis pun menangis. Masuk mendapat tu. Ambil keputusan, tambah tinggal lalu nyanyi. Sekali kata-kata dia saja. Kerana apa? Kerana dia bermusyikkan kepada musyik yang sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu batin mereka suci sehingga mereka termasuk dari kalangan orang yang al-haq, berbicara dalam sarair mereka. Sarair ni maknanya rahsia-rahsia hati mereka. Bicara ikut rahsia hati dia. Dia tak cakap ikut akal. Kalau cakap ikut akal, kita fikir akal je hari ni. Kita fikir akal macam mana nak buat ni. Negara perpaduan ni boleh ke tak boleh buat. Separuh tu tak boleh buat. Kena buat ikut akal. Musyarat. Mursyid dia tunjuk dengan Allah. Boleh buat tak zikir? Tok mari lihat waridat. Boleh buat. Dia kira gitu. Itu contoh je. Mana kalau betul-betul mursyid, dia tak main akal. Betul-betul mursyid, dia akan bicara melalui sarair, rahsia-rahsia. Bahkan dia boleh berhubung. Dia duduk Malaysia ni. Mursyid duduk Yaman, dia boleh berhubung. Boleh berhubung daripada jauh. Minta. Bahkan dia boleh bercakap di alam rohani dia. Kadang-kadang boleh jumpa daripada jauh. Kita duduk sini, duduk sana. Dia duduk atas petah, kita duduk sini. Kita kata, Syekh, apa khabar? Khabar baik, dia jawab dalam hati. Contohnya. Kerana sentuhan hati dia. Heran apa kita cakap telefon boleh? Mana ada tu? Telefon kita duduk sini depan mana? Itu telefon. Itu gelombang telefon tadi. Gelombang iman lebih kuat daripada gelombang telefon. Takkan tak boleh berhubung. Kan kita telah dengar bagaimana Saidina Umar mengarah tentera je daripada jauh. Saidina Umar kata belah kanan, belah kiri. Masa tu Saidina Umar tidak ada di medan perang. Tidak ada di medan perang. Dia boleh harap. Serang belah kanan. Serang belah kiri. Serang. Go. Maknanya boleh arah daripada jauh. Sebab apa? Ini sentuhan rohani. Gelombang rohani. Ini ada pada guru mursyid. Guru mursyid dia bercakap melalui sarair mereka. Maka dia dia seorang yang bebas daripada segala kotoran dia. Penyakit-penyakit hati dia bebas dan jauh daripada kekeruhan hawa nafsu, jauh sekali nak mengikut hawa nafsu. Jauh sekali nak mengikut hawa nafsu serta berkehendak nafsu amarah, dan dia tidak mengikut nafsu amarah yang menyuruh melakukan kejahatan. Ini sifat guru mursyid. Sehingga kan hatinya sentiasa bersedia menerima limpahan ilmu laduni dan mengambil cahaya daripada cahaya kenabian. Ambil ilmu laduni. Ada seorang syekh mursyid yang saya jumpalah. Orang kata dia syekh mursyid. Dan dia mengatakan bahawa saya membaca kitab tidak faham. Belajar pun tidak faham. Lalu saya mendapat ilmu melalui zikir. Ilmu saya tak dapat faham. Belajar tak faham. Akhir kali berzikir, dapat ilmu laduni.
Kerana apa? Kerana ilmu ni, tempat ilmu ni di hati. Ilmu kita dapat kadang-kadang sampai dengan akal saja. Dan ilmu ni, ilmu orang-orang musyrik, dia bukan pindah daripada fikiran ke fikiran, tidak. Dia berpindah daripada hati ke hati. Dan satu majlis ilmu, masa saya duduk di Yaman, majlis terakhir dalam kitab Adabun Nufus. Saya masih lagi teringat peristiwa tu. Dalam satu hari tu kita nak khatamkan kitab Adabun Nufus, kitab karangan Abdullah Al-Muhasabi. Kitab ni kitab tasawuf, membahaskan tentang hati, ada hati. Jadi Syekh tadi Habib Umar menyampaikan ilmu. Kita tidak tahu di dalam majlis itu terdiri daripada ulama-ulama besar. Seluruh dunia datang. Tak tahu majlis itu. Datang Melaka, tetapi ulama tasawuf. Datang seluruh dunia. Habis daripada tu Syekh pun kata, di kalangan kita ni ramai ulama hari ni yang datang. Syekh tidak ada ilmu. Dia kata, dia pun dengan rendah diri kata, saya tidak ada ilmu, minta syekh-syekh yang ada tolonglah tegur kesilapan Habib. Dia mengaku diri dia lemah. Ni sifat tawaduk dia. Kemudian dia kata ada seorang ulama yang ramai-ramai dia yang datang pada hari ini. Kita minta dia tolong nasihat kepada kita yang banyak dosa Daif ini. Maka Habib Umar pun turun suruh orang tu naik. Seorang Habib, saya lupa dah Habib tu, seorang Habib yang tua duduk. Dia pun bercakap mengenai ilmu. Dia kata, kamu belajarlah dengan ini. Ilmu ini tidak ada di universiti-universiti, di sekolah-sekolah. Ilmu ini yang berkaitan dengan hati. Dia kata, ketahuilah apa yang dihuraikan oleh Habib hari ini, itulah yang pernah kami dengar dengan Tok Guru kami. Maknanya Habib yang menyampaikan, Habib Umar yang menyampaikan ilmu ni, Tok Guru dia ni, Syekh yang bercakap ni tua dah. Dia kata, masa saya belajar kitab ni, inilah yang diterangkan oleh guru. Jadi guru terang tu, guru hak terang tu, Habib tak ada lagi. Habib tak belajar dengan guru tu. Habib ni mungkin pekat anak pada dia lagi. Dia dah tua dah. Dia kata, ilmu yang Habib Umar terang hari ni, ilmu ni kami pernah dengar dengan tok guru kami masa kami belajar dulu. Yang ketahuilah, ilmu yang dia terang itu adalah ilmu daripada hati ke hati. Daripada hati masuk ke hati. Daripada hati masuk ke hati. Bukan daripada akal ke akal. Kita akal ke akal, dah ingat lah. Dah ingat dah. Dengar hari ni esok, dah apa pun dah ustaz kata kemarin. Dah ingat tengah bagus dah. Ilmu daripada hati ke hati, ilmu tu masuk dalam hati, menyebabkan hati dia cerah. Dapat mengamalkan ilmu tadi. Kalau ilmu tadi dicakap tentang takwa, lalu hatinya menjadi orang yang bertakwa. Kenapa perpindahan daripada alam rohani ke rohani dipindahkan daripada hati ke hati? Inilah kerja guru-guru musyrik. Guru musyrik. Sehingga kenapa guru musyrik itu guru yang mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang Allah Ta'ala ajar dia sendiri. Sebab tu dalam kitab tasawuf mengatakan bahawa siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, nescaya Allah Ta'ala akan memberi ilmu yang dia tidak tahu. Baik, dia kata, menurut kebiasaan perkara ini memang suka, melainkan jika ditempuh melalui bimbingan syekh yang kamil. Nak dapat ilmu laduni, nak dapat penyucian hati, kena dipimpin oleh syekh yang kamil, yang mengetahui kaedah-kaedah mengobati penyakit jiwa dan hati, yang mana syekh ini, guru musyrik ini, dia dapat mengobat jiwa dan juga hati manusia. Cukup dah. Kita duduk kat dia rasa takut. Salah seorang tok guru yang saya pernah duduk kat dia, kalau kita duduk kat dia, kita balik rumah teringat ke mati, menangis kita, teringat ke mati. Padahal dia dah cakap pun buat mati. Dia duduk saja, saya cakap saja apa khabar, Air bila daripada negara mana? Malaysia. Dia tanya dah di Malaysia tu kerja apa? Pendakwah. Cakap tapi balik ingat mati. Dia tak cakap pun buat mati, dia cakap buat biasa je. Sebab apa jadi macam tu? Limpahan nur dia masuk dalam hati kita. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang peringkat dia dah sapa dengan Allah, kita duduk saja tak belajar dapat ilmu. Sehingga kan ada orang soleh, orang pergi belajar, rumah dia orang mari tiap-tiap hari. Bukan orang pergi belajar, orang tengok keadaan dia. Orang pergi tengok dia sembahyang sunat duha, balik rajin sembahyang sunat duha. Jadi macam tu. Orang tengok dia cakap sembang-sembang bukan sembang agama, bukan mengajar kitab, sembang apa khabar, jemput minum makan, balik sikit berasa nak buat baik tadi. Sebab limpahan nur dia tu kuat. Begitulah sahabat Nabi, dia kata kalau kami duduk dengan Nabi, kami jadi semangat buat amal ibadat. Dan orang yang duduk dengan Nabi, orang yang penakut akan menjadi berani. Sebab apa? Sebab limpahan nur dia tadi. Dan ini bimbingan syekh yang kamil,
ia mengetahui kaedah-kaedah mengobati penyakit jiwa dan hati, menyucikan daripada najis maknawi. Najis maknawi. Najis dari segi makna je. Makna je najis, tapi bukan najis sungguh. Seperti penyakit takabur. Dia kira najis maknawi. Makna je najis. Tapi maknanya benda tu kotor. Serta mengetahui kebijaksanaan muamalat dengan penyakit tadi. Macam tahu, doktor dia tahu. Dia tak ambil, dia beri obat, dia tu mau makan. Nak cepat derah, mau makan 10 tis hari. Mati terus kawan. Sebab tu doktor tahu. Syekh Mursyid tahu. Kamu balik, kamu kena berzikir. Kamu ni la ilaha illallah je zikir. Kamu, bagi kamu ni, kalau kamu kena zikir subhanallah saja. Balik sebelum nak tidur, kamu ini amalan dia adalah kekalkan air wudu, air semayang saja. Kamu sekarang ni hidup kamu diajar bertawakal saja. Tawakal saja. Mana hidup bertawakal. Guru mursyid ni akan tahu penyakit-penyakit. Cara nak berobat. Orang ni cara berobat kena gini. Orang ni kena berobat cara gini. Kenapa? Guru tu tahu. Ikut mana syaitan masuk melalui orang ni. Orang ni kadang-kadang dia ni suka masyhur ni. Jangan. Maka Syekh kata jangan. Cukuplah kamu mengajar orang sini. Kamu kena duduk berzikir. Suruh anak murid kamu saja mengajar. Sebab apa? Sebab guru ni tahu orang ni nyakit ni memang tu. Sebab tu doktor dia tengok orang ni kena duduk buat 3 hari, orang ni kena duduk buat seminggu, orang ni kena buat 2 bulan, orang ni dalam masa 6 bulan lagi mati. Dia boleh tahu mengikut ilmu yang dia ada tadi. Maka dia kata sini mengetahui kebijaksanaan bermuamalat dengan penyakit hati tadi, termasuk ilmu dan juga zauqi melalui zauq perasaan hati dia. Zauq dia. Ia bertujuan mengeluarkannya daripada kebodohan nafsu amarah bisu serta kotoran-kotoran yang terselindung, dan dia akan bersihkan kotoran-kotoran dalam hati yang terselindung yang orang tidak tahu. Ini kerja guru mursyid. Maka sesungguhnya ahli tarik telah sepakat, ahli tarik, ahli-ahli sufi yang bertasawuf telah bersepakat, yakni yang bertarikat telah bersepakat bahawa wajib bagi manusia mengambil guru atau syekh untuk dirinya. Wajib. Sekarang ni kita soal diri kita, siapa syekh kita? Baik, satu, syekh kita. Kalau cukup kita sudah ada syekh, adakah syekh kita itu mursyid ataupun tidak? Tidak mursyid. Baik, tidak mursyid. Siapa, adakah syekh kita ini bergantung dengan guru mursyid? Kalau syekh kita ada guru mursyid, duduk dengan dia. Kalau syekh kita tidak ada guru mursyid, tinggalkan dia. Cari guru yang ada mursyid. Ini dari segi tasawuf lah. Kita cakap dari segi tasawuf. Maka dia kata memandunya sehingga hilang sifat-sifat yang menghalang kefahaman tentang hadrat ilahi daripada masuk ke dalam hatinya. Jadi menghalang dia. Menghalang daripada penyakit-penyakit yang terhijab dengan Allah Ta'ala. Dia boleh halang kita. Nak tahu, kita duduk kawan dengan mursyid, kalau kita duduk dengan dia, akan berlaku perubahan daripada hati kita. Sekurang-kurangnya, kalau kita duduk dengan dia, rasa nak tinggal dah TV, rasa nak semayang jemaah banyak, rasa duduk malam-malam duduk fikir ke dosa, rasa tambah dah benda-benda harap. Ini ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. Tapi tidak cukup lagi. Nanti kita akan bahas panjang-panjang lagi mengenai sifat-sifat mursyid. Selain itu, dia juga bertujuan mengesahkan kehadiran hati serta khusyuk. Guru ni boleh mengesahkan hati kita. Serta khusyuk dalam semua amal ibadat. Ia termasuk dalam bab apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan melakukannya, maka melakukannya perkara itu dikira wajib. La yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Tidak sempurna kalau kamu tidak ada guru mursyid, tidak sempurna sampai kepada Allah, maka mencari guru mursyid itu wajib. Tidak sempurna kalau kamu tidak ada guru mursyid, tidak sempurna yang wajib. Kecuali kena ada guru mursyid, maka guru mursyid itu wajib kamu kena ada. Kena ada guru mursyid. Maka tanpa diragui bahawa mengobati penyakit batin adalah wajib, maka menjadi kewajipan ke atas setiap orang yang mempunyai penyakit mencari syekh. Wajib hukum dia, bukan sunat. Bukan sunat, wajib mencari syekh yang mampu mengeluarkannya daripada perkara yang tidak mampu dihindarinya. Duduklah dengan syekh. Syekh tadi akan mampu mengeluarkan kamu daripada penyakit hati kamu dengan syarat 3 perkara tadi. Taat, adab dan juga khidmat. Kena ada 3. Warna syekh ni aku duduk dengan dia tak jadi benda. Dah mu tak ada adab. Salah ke syekh pula. Syekh kau main bagus, kita pula tak ada adab. Dah warna kita ni kata duduk dengan syekh. Dah jadi syekh ni. Dah kita tidak taat dengan dia. Dia kena 3 ni tak boleh lari ni. Yang tak tahu. Taat, adab, khidmat. 3 ni. Khidmat 3 ni. Maka dalam 3 ni cukup
maka bila campak, maka guru mursyid tadi akan menolong kita. Tapi bukan melalui guru mursyid, melalui limpahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Melalui guru mursyid tadi. Maka mencari syekh yang mampu mengeluarkannya daripada perkara yang tidak mampu dihindarinya, yang mana kita tidak mampu nak hindar tadi, penyakit-penyakit uju takabur, tak mampu, seandainya tidak terdapat syekh di tempatnya atau di negerinya. Macam mana? Tidak dapat syekh di tempatnya di negeri. Dan orang pernah tanya saya, kenapa ustaz pergi luar negara? Saya jawab senang je, saya mencari syekh. Orang mana syekh? Sini ada syekh, Syekh Mujibur Rahman. Syekh ada. Ramai syekh, apa kita pun ada syekh. Ramai syekh, mencari syekh lah guru mursyid. Mesti kena ada guru mursyid, kita mencari syekh. Bahkan ada mengatakan kamu wajib keluar. Maka dia kata seandainya tidak terdapat syekh di tempatnya ataupun di negerinya, maka dia wajib bermusafir mencari guru mursyid. Wajib musafir. Wajib musafir. Bukan kata sunat. Wajib kena musafir. Cari guru mursyid. Guru mursyid yang diiktiraf oleh guru mursyid yang lain. Bukan yang dilantik tak cik. Dia mau pakat latih belaka. Ustaz Kamal kita latih guru mursyid. Tak boleh. Kita latih. Setuju? Saya angkat tangan. Ni angkat tangan. Lawan undi. 60 dengan 20. Okey, kita sepakat guru mursyid Ustaz Kamal. Tak boleh. Pakat sesak habis 60 orang tadi yang ikut. Dia bukan kita lantik diri kita. Tidak. Melalui guru yang sampai kepada Allah, yang sampai dia punya tahap dia tu, dan dia melantik kita dengan memberi irsyad sehingga kita boleh memimpin dan ijazah kita ya syekh. Dan setiap amalan kita ada sanad daripada guru kita. Bagaimana kita ambil kitab ni? Kita dah ambil kitab ni daripada Syekh Yusuf Al-Hazani, sanad daripada dia. Dan begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lain mesti ada sanad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. आप पढ़िए मेरे से खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो है ये दुरूद शरीफ ही है दोस्तों। एक फरिश्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी कायनात के जितने भी जमीनों और पहाड़ों के जर्रे हैं मैं वो गिन सकता हूँ। जितना पानी है इस दुनिया के अंदर मैं वो उस पानी के कतरे गिन सकता हूँ। लेकिन जब कोई आप पर दुरूद शरीफ भेजता है और अल्लाह रहमतों की बारिश अता करते हैं, मैं उसके कतरे नहीं गिन सकता। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि
الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم